Cantik baju Dos. Beli mana? Masih ini brand outlet lah. Brand outlet Rekaan cantik, harga pun cantik. Assalamualaikum, hai, apa khabar? Aku Firdaus. Selamat datang ke Bulletin Gadget minggu terakhir bulan Ogos ini. Antara berita menarik yang berlaku di sekeliling kita sepanjang minggu ini, Apple event telah disahkan bakal berlangsung pada 7 September ini. Tidak sampai sebulan saja, ciri keselamatan Android 13 telah pun ditembusi dan Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang dapat menikmati ciri WhatsApp Community. Selepas pelancaran Xiaomi 12 Lite pada minggu lepas, Xiaomi nampaknya dia tak boleh nak duduk diam kerana Xiaomi mungkin akan melancarkan Xiaomi 12T dan juga 12T Pro dalam masa yang terdekat. Berdasarkan kabar angin yang kita dapat tahu, perbezaan antara 12T dan juga 12T Pro ni, 12T Pro ni dia akan menggunakan chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang paling berkuasa ketika ini. Manakala Xiaomi 12T pula akan menggunakan chip MediaTek Dimensity 8100. Sebenarnya sebelum ni, Xiaomi 12T dan juga 12T Pro ni telah pun mendapat kelulusan dan juga pengesahan daripada Siri. Jadi kita boleh expect Xiaomi mungkin akan mengeluarkan pengumuman rasmi berkenaan dengan kedua-dua peranti ni dalam masa yang terdekat lagi. Perisian hasad berjaya menembusi ciri keselamatan Android 13. Kalau korang nak tahu, penyelidik keselamatan daripada Threat Fabric telah mendedahkan ada satu kumpulan penggodam yang bernama Hadoken telah mencipta satu perisian hasad yang mampu mencuri korang punya maklumat peribadi melalui ciri keselamatan accessibility service dalam Android 13. Sebenarnya korang tahu tak, perisian hasad yang bernama Bugdrop ni sebenarnya datang daripada malware yang sedia ada. Penggodam Hadoken ni memang bijak sebab dia ambil kod malware yang sedia ada sebelum ni, lepas tu dia ubah dan programkan semula malware tu untuk menjadi Bugdrop. Dan daripada Bugdrop tu dia dapat mencuri korang punya maklumat peribadi melalui ciri accessibility service dalam Android 13. Aku tak nafikan itu memang bijak, tapi di atas jalan yang salah. Bermula minggu ini, pengguna WhatsApp di Malaysia boleh menggunakan ciri WhatsApp Community. Menariknya, kita bukan negara yang terawal, tapi kita adalah negara pertama di dunia yang dapat menikmati ciri WhatsApp Community ni. Kalau korang nak tahu, WhatsApp Community ni dia senang je. Dia adalah satu community di mana dalam tu korang boleh kumpulkan, himpunkan semua WhatsApp group yang berkenaan dengan apa yang korang mahukan. Contohnya kalau community tu adalah community sekolah. Kita ambil lah contoh Sekolah Mendengar Kebahasaan Section Ketawa, dan dalam tu adalah grup Koko, grup Persatuan Bahasa Melayu, grup Sejarah, grup sukan bola sepak, grup puak-puak guru. Jadi kat situ, pentadbir ataupun admin komuniti tu boleh menghantar pengumuman secara serentak. Senang kan? Secara serentak. Dan sekiranya pengumuman tu adalah pengumuman yang spesifik, pentadbir komuniti tu boleh menghantar kepada WhatsApp group yang terlibat sahaja, yang berkenaan sahaja. Nampak menarik kan? Itulah kemajuan teknologi inovasi. Nampaknya kabar angin yang menyatakan Apple bakal melancarkan acara Apple lebih awal daripada sebelumnya adalah benar, kerana Apple akan melancarkan acara khas Far Out pada 7 September bulan depan. Takat kabar angin yang kita tahu, Apple event ni akan memperkenalkan 4 model untuk siri iPhone 14. Yang pertama sekali adalah iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro dan juga Pro Max. Selain daripada penggunaan chip Bionic untuk membezakan antara versi Pro dan juga bukan Pro, kita dapat tahu bahawa Apple mungkin akan menggunakan rekaan yang berbeza untuk versi Pro dan juga bukan Pro. Di mana versi Pro ni akan menggunakan rekaan screen punch hole, which is lepas ni dia dah tak adalah notch. Itu untuk Pro. Dan juga untuk bukan Pro, mungkin Apple akan mengekalkan rekaan notch untuk membezakan antara versi Pro dan juga bukan Pro. Realme GT Neo 3T telah pun dilancarkan untuk pasaran Malaysia bermula minggu ini. Realme, aku rasa kau boleh kot work out on your name after this. It's quite kind of confusing and complicated. Susah nak sebut sebenarnya. Tak marah, ni hanya sekadar teguran. Dengan harga bermula RM1,799, korang akan dapat chip pemprosesan Snapdragon 870, bateri sebesar 5,000 dengan sokongan pengecasan pantas 80W. Selain daripada tu, Realme GT Neo 3T ni juga datang dengan variasi 8GB RAM dengan 128GB storan dan juga mempunyai sokongan kadar segar semula 120W. 120Hz, maaf, 120Hz. Hampir terlupa, peranti ni datang dengan dua warisi color, iaitu warna kuning dan juga warna hitam. Astro telah memperkenalkan ciri profil multi pengguna untuk penggunanya. Kalau korang tahu, ciri ni bermaksud satu akaun, korang boleh hasilkan 5 profil di bawah akaun tu. Ciri baru ni telah pun tersedia untuk pengguna Ultra, Ultibox dan juga Astro Go. Kalau korang tahu, ciri profil multi user ni sebenarnya senang je. Bawah satu akaun, korang boleh ada 2 profil. Ciri profil multi user daripada Astro ni telah pun tersedia untuk Ultra, Ultibox dan juga Astro Go. Kalau korang nak tahu ciri profil multi user ni senang je. Dalam satu akaun, bawah tu korang boleh hasilkan ataupun create 5 profil. Bayangkan dalam satu keluarga tu ada 5 orang. Ayah, ibu, Along, Angah ataupun Alang. Contoh Alang ni berumur 7 tahun dan dia nak buat satu profil untuk dia sendiri. Contoh si Alang ni suka tengok kartun. So kandungan yang akan di-showkan kepada profil ni, contohnya macam Didi dan kawannya,
SpongeBob SquarePants, Super Robot Marketing, Hyperforce Go ataupun Usopp Santorian. Nampak mudah bukan? So senang cerita, ciri profil multi-user daripada Astro ni macam Netflix lah kiranya. Kita telah pun sampai di penghujung Bulletin Gadget pada minggu ini. Korang boleh baca artikel-artikel berkenaan dengan berita yang telah pun aku share tu dekat description bawah ni. Aku ada sediakan link. Dan korang boleh membaca artikel-artikel berkenaan dengan berita yang telah pun aku share sebentar tadi dekat link yang telah pun aku sediakan untuk tahu maklumat lebih lanjut. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share maupun subscribe. Tak ada sebarang pasangan, tapi pastikan kita jumpa dalam video Wiser yang seterusnya. Aku nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat negara kita Malaysia yang ke-65 tahun merdeka. Dan aku akhiri Bulletin Gadget untuk kali ini dengan mutiara kata berbunyi, forgive your enemy but not their name. Aku Firdaus, host korang. Kita jumpa lagi dalam masa dan juga hari yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.